Okay, selamat pagi semua. So untuk hari ini kita akan cuba buat dua lagi contoh. Okay, you have two examples over here. Example number 7, example number 8. Alright. So kita boleh tengok buku teks muka surat 137, 137 dan juga 138. Okay. So cikgu harap kamu dah tengok video yang cikgu buat semalam. Video semalam actually lebih kurang sama dengan apa yang cikgu akan buat untuk hari ini. Tapi untuk hari ini cikgu nak kamu salin nota example number 7, contoh 7 dan juga contoh 8 ke dalam buku nota kamu. Alright, so tanpa buang masa kita tengok example number 7, boleh? Alright, so draw a directed graph based on the given information. Okay, you are given your vertices P, Q, R, S, T, U and also you punya edges ataupun dalam BMCC kamu PQ, PR, RQ, SR, SQ and ST. Okay, so apa yang cikgu nak kamu tahu adalah kamu kena faham apa maksud directed graph. Okay, dalam video semalam kita ada sentuh berkenaan dengan directed graph. Dalam BM nama dia adalah graph terarah. Okay, so inilah nama dalam BM dia, graf terarah. Jadi, apa ertinya graf terarah? Graf terarah maksudnya, kamu punya graf mempunyai sisi yang ada arah. Okay, so contohnya kamu ada sisi PQ. Okay, PQ bukan sebarang sisi ya. Dia ada titik P, bucu P kamu and also bucu Q kamu dan disambung dengan satu sisi ataupun your edge. And then dalam case ni, sebab dia directed graph ataupun graf terarah, kamu akan ada satu arah daripada P ke Q. So ini adalah cara kita nak cam sama ada graf kamu itu adalah graf terarah ataupun tidak terarah. Okay, soalan ini sebenarnya dia minta kamu lukis graf terarah berdasarkan information yang dia bagilah. Kamu ada bucu dan juga kamu ada sisi. Nah, sebenarnya dalam buku teks dia tidak mengajar bagaimana teknik dia ataupun cara untuk lukis graf kamu ni. Tetapi bagi cikgu rasa ada teknik dia lah. Okay, kita tengok macam mana kita nak lukis. Now, first of all, kita cari dulu mana yang bahagian yang bucu yang mempunyai paling banyak sisi. Okay, so kita tengok PQ, PR, RQ, SR, SQ, ST. Perasan tidak? SR, SQ, ST. Nampak tak? Dia gabung dengan R, gabung dengan T, gabung dengan Q, gabung dengan T. So, artinya kamu ada 3 sisi yang akan keluar daripada bucu S. So, ini yang kita akan fokus dulu. Okay, kita fokus yang itu dulu lah. So, over here, what I'm going to do is that cikgu akan buat satu titik S. Okay, kita buat satu titik S, alright, ataupun bucu S kamu. Lepas tu daripada bucu S ni kita keluarkan tiga cabang. Okay, kita keluarkan 3 cabang. Kita pilih mana yang paling banyak dulu. Kita pilih yang mana yang paling banyak, keluarkan 3 cabang. 1, 2, 3. Okay, so sekarang kita ada bucu yang Q, bucu yang R. Okay, kita boleh letak R sini, Q sini dan juga T dekat sini. Okay, so itu adalah bucu SR, SQ dan ST. And then, apa yang penting lagi, kita kena buat anak panah. Sebab SR tu artinya S pergi R. SQ, S pergi Q. ST, S pergi T. Okay? SR, SQ, ST. Selesai 3 ni. Lepas itu, kita tengok lagi mana yang bahagian yang ada kedua banyak sisi ni. So over here, this one 3 tadi kan. Kamu nampak ada PQ dan PR. So artinya R dengan Q ni akan bersambung kepada P. Is that okay? So R dengan Q akan bersambung kepada P. So paling senang kita akan buat satu lagi bucu dekat bawah. So sini adalah you punya P lah. Alright. And then di mana arrow dia? Sebabkan kita tahu untuk PQ maksudnya P pergi ke Q. PR maksudnya P pergi ke R. So arrow kamu akan jadi PQ, PR. Alright. Dan so maksudnya ada 5 ada 5 sisi yang telah kita lukis. Okay, kita dah lukis 5 sisi ya. Dan tinggal satu lagi which is RQ. So RQ senang saja, gariskan saja R pergi Q dan buat satu anak panah. Boleh ikut Right, next kita nak check juga sama ada semua bucu ini telah kita lukis atau tidak. So kita nampak PQRST. So PQRST. So artinya ada satu bucu U yang tidak ada di dalam kamu punya dalam kamu punya sisi kan. So tak kisahlah kamu nak letak U dekat mana pun tak apa. So katakan U dekat sini. Okay, it's up to you actually. It doesn't matter. So kalau kamu tengok jawapan kamu dalam buku teks, mungkin kamu akan kata dengan cikgu, jawapan dia macam ni kan. Okay, tapi kenapa jawapan cikgu begini? Sebenarnya tak kisah pun graf kita macam mana rupa dia, asalkan dia punya syarat tu memenuhi dan sudah memadai. Okay, so tak kisahlah. Dan satu lagi adalah titik U ini ataupun bucu U ini yang di mana kita nampak tidak ada sisi yang bersambung dengan U ni, kita namakan dia sebagai isolated vertex. Okay, so this is isolated vertex. Okay,
Ataupun dalam BM adalah bucu yang terasing lah, okay? Bucu yang terasing sebab dia tidak ada kawan, dia tidak ada link, dia tidak ada hubungan dengan yang lain. So itulah maksudnya dia isolated vertex. So ini adalah untuk 7A. Okay, dalam soalan 7B kita nampak there is a loop. Ini pun kita diminta untuk lukis graph yang tak arah, okay, a directed graph based on this given information. Tapi soalan B ni dengan soalan A tak ada kaitan langsung. You do not have any relation between A and B. So that's why we will look at this one individually. Kita tengok dia sebagai satu soalan yang tersendiri. So there is a loop at a vertex Q, and then apa maksud loop ni? Okay, dalam BM nama dia gegelung. So loop ni adalah gegelung. Okay, gegelung pada bucu Q, and then RS is a multiple edges. Ini yang maksudnya kamu ada banyak sisi lah, okay, sisi yang lebih daripada satu lah. So over here kita boleh tengok multiple edges. So D in P is equal to 1. Apa maksud D in ni? Maksudnya adalah kamu punya darjah, your degree in untuk bucu P, okay. Untuk degree in bucu P ni cuma ada satu. Apa maksud degree in? Maksudnya dalam bucu kamu, untuk katakan kita gunakan bucu P sebagai contoh, okay, P dia cuma ada satu garisan yang masuk, macam tu, okay. So cuma ada satu arah yang masuk ke dalam P. Itulah maksudnya D in untuk P, ya. D out untuk P ada satu. So artinya kalau kita nak ambil ini sebagai satu contoh, bucu P kamu ada satu sisi yang masuk, ada satu sisi yang keluar. So akan mencapailah syarat untuk soalannya, untuk bahagian yang pertama. Okay. Next kita nampak D in Q is 3, D out Q is 2. So maksudnya masuk ke dalam Q tu ada 3, keluar daripada Q tu ada 2. Lepas tu D in R is 0, D out R is 3. Maksudnya tidak ada satu sisi pun yang masuk ke dalam R, tetapi yang keluar daripada R tu ada 3 sisi, ya. And then the last one is D in S is equal to 3, D out S is equal to 1. So maksudnya sisi yang masuk ke dalam S ada 3 dan sisi yang keluar daripada S ada 1. Okay? Right. Macam mana kita nak lukis graf ini? Kalau dalam buku teks kamu dia ada contoh lah. Dia ada contoh macam mana rupa dia, apa kita nak buat dulu kan. Okay? Tapi sebenarnya untuk cikgu akan gunakan satu table begini. Okay? It's up to you actually whether you want to make a table like this ataupun kamu boleh tengok daripada sini pun boleh, tak ada masalah. Okay? Kalau untuk beginner maybe you kena buat table begini. So apa fungsi table ni? Okay, so kamu ada PQRS. Ini maksudnya kamu ada 4 bucu. You have 4 vertices. Okay, you have 4 vertices. PQRS. Next, in dekat P ada 1, out ada 1. So ini yang cara cikgu buat lah. Dia lebih kurang macam tally system. So Q you have 3, out 2, R 0, tak ada apa-apa sini, and then out is 3, and then your S is 3, and then your out is 1. Okay, right. Always remember when we talk about directed graph, maksudnya kamu punya graph tu ada arah. Okay, and then you have to have a logic thinking. Kalau daripada satu bucu tu keluar, mesti ada satu bucu yang masuk kan? So lebih kurang macam tu. You have to have that kind of thinking. When you have one arrow going out from a vertex, the other vertex must receive the arrow, betul tak? Okay? Takkan satu arrow terkeluar lepas tu tak ada tempat dituju kan? So that's why you have to really understand. In tu mesti pair dengan out. In tu mesti pair dengan out. Dia mesti berpasangan dengan out. Okay, cara yang paling simple yang cikgu rasa adalah kamu tengok mana yang kamu nampak ada in, lepas tu ada out. So dekat sini kan, P ada satu in. Mana yang nampak satu dengan satu tu kita buat dulu. Okay? So P ada satu in, S ada satu out. So maksudnya kalau kita lukis, let's say ya, ini adalah titik P, lepas tu ini adalah titik S. Okay, so P dengan S ada satu in and satu out. Alright, so satu in and satu out. So maksudnya P tu in, S tu out. Selesai. Maksudnya bahagian ini selesai. Bahagian ini selesai. Okay. Right, so itulah idea yang cikgu nak sampaikan. Okay? Kalau kamu ada satu in, mesti ada satu out. So maksudnya ini adalah satu sistem lah, satu sistem yang betul sudah. Alright, next. Apa lagi yang dia bagi tahu kamu dalam case ni? Dia kata there is a loop at vertex Q and RS is a multiple edge. Okay, so RS is a multiple edge. Itu kita akan buat kemudian lah. Alright. Next kita tengok pula. Kalau kamu punya P tu ada out, and then cuba tengok adakah tidak benda yang kamu boleh in. Alright. So kita tak boleh gabung P dengan S sebab kalau kita buat satu lagi P dengan S, so maksudnya dia akan jadi multiple edge kan. Tapi dalam soalan multiple edge ni cuma ada RS saja. RS saja yang multiple edge. So maksudnya
P tak boleh lagi berpasang dengan S. So bolehkah P berpasang dengan R? Tak boleh. Out ni tak boleh pasang dengan R sebab R in tu tak ada. So maksudnya the only way is that P mesti pasang dengan Q. Okay, so in and out, P dengan Q saja yang ada. So over here, P out, maybe I go down, and then you have a Q here. Alright, so satu out, satu in. So out, in. So maksudnya, this one, selesai. Okay ya. Right, next kita tengok lagi. Yang ni sudah. So ada lagi beberapa yang belum lagi. So kita akan try ya. So apa lagi kita nampak? Ada Q in. Nak pasang dengan siapa? Nak pasang dengan R pula out kan? Betul? So over here, Q in, R out. Probably, you punya R dekat sini. Mesti ingat kalau satu masuk, satu tu mesti keluar. So maksudnya kalau kita guna Q tu sebagai in and then R you put as out. So maksudnya R tu keluar, pergi ke Q. Alright, so kita selesai. Satu masuk, satu keluar. Okay, and then next one is you have your Q is in, and then right, one more thing is that kita nampak kalau kamu ada vertex, kalau kamu ada loop, kalau kamu ada gegelong, artinya dekat Q ni kan kita akan lukis satu gelong. Okay, kita akan lukis satu gelong. Right, so lukis satu gelong dekat Q kamu. Dan apa maksud gelong ni? Gelong ni actually dia ada arah, dia keluar dan masuk dalam satu satu pusingan. So dia keluar dan masuk. Dia boleh keluar sini, masuk sini pun boleh lah. So dalam kes ni, masuk tu dah selesai. So ada satu masuk dah. And then keluar pun satu selesai juga. Is that good? Alright. And then one more thing is that kita boleh tengok juga, kita tinggal satu lagi yang out dekat Q ni. So artinya Q ni mesti ada satu lagi yang keluar. So keluar pergi mana? So Q mesti boleh pasang dengan S saja. That's the only choice that you have. So over here, Q pasang dengan S, sambung dengan S. So Q out, S in. Okay, so Q out, S in. Boleh ya? Alright. So sekarang kita tinggal sikit lagi lah yang belum selesai. So R ada out, and then S ada in. So R out, S in. So R out, S in. Okay, R out, S in. So over here, selesai. And then lastly, R out, S in lagi. Betul lah R out, S in lagi sebab dia kata RS is a multiple edge. So maksudnya kita ada satu lagi. R out, S in. So this is how your graph should look like, alright? Mungkin dia tak sama seperti mana dalam buku teks kamu, tetapi ini adalah contoh yang sama. Actually jawapan dia boleh diterima sebab dia memenuhi semua syarat itulah. Kalau kamu rasa yang ni agak mengelirukan, yes, it's a bit confusing because there are so many different ways of drawing this graph. Okay, ada banyak cara untuk lukis graph ni. Tetapi, cikgu nak kamu tahu ada beberapa idea yang kamu boleh praktikkan lah. Ini adalah idea yang cikgu hasilkan lah. Tapi kalau rasa boleh menggunakan bahagian ini saja, tak perlu lukis table pun boleh. You see, it's up to you actually ya. So, kita check balik sama ada betul ke tidak sekarang. P, satu masuk, satu keluar. P, satu masuk, satu keluar. Okay, betul. Q, 3 masuk, 2 keluar. So, Q, 3 masuk. Nampak 3 masuk, 1, 2, 3 masuk, lepas tu 2 keluar, 1, 2 keluar. So maksudnya Q pun betul. R 3 keluar, so R 3 keluar, 1, 2, 3, betul. S 3 masuk, 1 keluar, so S 3 masuk, 1, 2, 3, 1 keluar. Betul. So over here, this is how you check your answer, sama ada dia betul ataupun tidak. So this is question number 7B. Okay, jom kita sambung kepada example number 8. Right, example number 8 kan, this is actually an example of your weighted graph. Weight graph. Maksudnya you punya graph itu ada pemberat. Okay, graph berpemberat. Apa artinya adalah bila kita tengok graph kamu, memang graph ini adalah ada arah, memang kamu nampak ada arah. And then selain daripada kamu nampak ada arah, kamu nampak ada jarak. Okay, dia ada bagi satu nilai pada setiap satu sisi. Okay, dalam graph kamu. So itulah maksudnya graph ini adalah graph yang berpemberat ataupun your weighted graph, okay, with some values of your weightage, or you have a value of your distance, okay, from all your vertices and all your edges. Okay, so now what you can see is that from that question, I summarize it to become, you have a starting point, kamu ada satu tempat permulaan iaitu pada titik V1, and then you have an ending position, your ending position which is in your V5. Okay, so maksudnya orang ni dia berlari kan, okay, for his running practice, starts from vertex 1, dia akan habis dekat vertex 5. Okay, so soalan yang pertama dia kata, what is the shortest distance from your first
vertex until the fifth vertex. So maksudnya kita kena tahu di mana perjalanan dia, okay, what type of route yang dia boleh gunakan. So maybe for the first time, okay, what you can see is that kalau kita rasa macam tak sure sangat, we try and list out all your possible routes. Okay, kita cuba senaraikan semua jalan yang mungkin bagi individunya daripada V1 sampai V5. So maybe kita start dengan V1, lepas tu kita pergi ke V3, lepas tu kita pergi V4 and kita pergi V5. Okay, so inilah kita mengikut anak panah ni. Lebih kurang macam kita punya map lah. Ada anak panah, maksudnya itu adalah yang boleh yang dia boleh gunakan untuk practice lah. Dia tak boleh lawan arus. You must actually follow the direction. Dia mesti ikut arus lah. So over here what happen is that maybe the first one is the first point. Dia pergi ke V3, lepas tu dia pergi ke V4, and then dia habis dekat V5. Okay, ini adalah satu contoh yang pertama. Maybe dia jalan macam ni, ataupun mungkin dia jalan begini kan. So over here maybe from the first point dia pergi ke the second point, and then the second point terus pergi ke the fifth point. Okay, maybe some of you boleh nampak tak actually shortest distance is actually this one now. Tapi later on kita tengok. So I just try and list out all your possible routes first. Okay, jalan-jalan yang kemungkinan kamu akan gunakan. Okay, selain daripada dua ni apa lagi kamu nampak? Maybe V1, V2, V3, V4, V5, betul? So mungkin daripada titik yang pertama dia akan pergi ke titik yang kedua, lepas tu sambung pergi ke tiga, lepas tu sambung pergi ke empat, and then last kali baru patah balik dan habis dekat nombor 5. Okay, ini yang paling panjang. Maybe kita nampak ada paling panjang. Okay, one more. From V1 to V2, and then mungkin dia pergi V4 terus. Dia skip this part. Okay, dia skip this part. Dia pergi V4 terus, and then habis dekat V5. So maybe the first one pergi ke V4, pergi V2, pergi V2, and then goes to V4, and then you go to V5. So actually what I can see is that from this particular map kan, kita ada 4 jenis pergerakan yang berbeza. Okay, kamu ada 4 jenis perjalanan yang kemungkinan digunakan oleh orang ini. So tell me which is the shortest distance. Most probably is this one lah. Itu yang paling pendek. Okay, kalau kita nak try, maybe kita try dengan atas tu, kita tengok berapa jarak yang digunakan. So from 1 to 5, 1 pergi 2 is 600 meter. So 600 tambah dengan 500 meter, so dapatlah 1100 meter. Okay, atau dalam soalan dia tak cakap dalam bentuk kilometer ataupun meter kan. You can leave your answer this way, or you can write it as 1.1 km. Okay, dua-dua pun boleh terima lah. Kalau kita nak gunakan yang ni, let's say kita cuba tengok adakah ini jawapan dia lebih pendek? Actually tidak lah, kita try. So this is 500 tambah 500 tambah 500, you akan dapat 1500. So maksudnya memang sudah lebih daripada shortest distance 1.5 km tadi kan. So means that this is your correct answer for the shortest distance is 1, 2 and 5. Okay, V1 pergi V2 pergi V5. So itulah jawapan A kamu. Next kita tengok yang longest distance pula. Okay, cikgu rasa bila kamu dah list down macam ni kan, memang dia senang untuk kamu kategorikan ataupun dia senang untuk kamu cam mana satu yang paling panjang, which is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so jalan 1, 2, 3, 4, 5. Semua checkpoint tu dia lalui. So itu dia akan jadi yang paling panjang. So first one is 600. Cikgu nak yang warna biru. Okay, let's say you have 600. Kita tambah dengan 900, kita tambah dengan 500, and then kita tambah lagi dengan 500. Okay, so all in all, bila kamu tambah yang ni, kamu akan dapat 2500 meters ataupun 2.5 km. Okay, so this is how you get the longest distance lah. If actually you find for the rest pun, dia tidak akan lebih daripada 2.5. Semua itu mesti kurang daripada 2.5. So that's why we can say that this is the longest distance. Alright. The last question is you have vertices that must be passed through if the distance of one-way run is between 1.4 km and 2.1 km. Alright. So dalam kes ni kan, kita dah tahu dah. This one tak boleh pakai. Okay. Yang ini tak boleh pakai. Kenapa? Sebab ini melebihi 2.1 km. Betul? So ini tak boleh pakai dah.
This one boleh pakai tidak? Tak boleh sebab this one is just 1.1 km. So ini cuma 1.1 saja. Dia mesti untuk soalan C dia mesti 1.4 and above. 1.4 until 2.1. So maksudnya ini pun tak boleh pakai. So the only way that you can actually try adalah yang atas dan juga yang bawah ni. Dia cuma ada dua saja yang pilihan kamu lah. There are only two choices that you can try. Right, so over here kita try yang first ni 1, 3, 4, 5. So 1, 3, 4, 5 kita dah dapat tadi. Kalau vertices 1, vertices 2, vertices 3 and vertices 1, 3, 4, 5 1, 3, 4 and 5. Ini akan memberi 500, 500, 500, 1500, 1500 meter ataupun 1.5 km. So maksudnya ini boleh. Ini boleh. This one boleh. Okay. What about this one? 1, 2, 4 and 5. Cuba tengok. 1 goes to 2, 600. Okay, so kita try This is 600. Lepas tu tambah 2 goes to 4, which is 800. And then last kali kita tambah dengan 4 to 5, which is 500. Okay, so cuba congak sikit. Kita dapat 1900 meter ataupun 1.9 km. So maksudnya ini masih di antara 1.4 until 2.1. Betul? It's still in between 1.4 and 2.1. So over here kamu boleh pilih dua jalan ni. Maksudnya vertices that must be passed through if the distance of one way run is between 1.4 to 2.1 km. Ini satu jawapan. Satu lagi jawapan adalah B1, B2, B4 and B5. Okay, so kamu ada dua kategori jawapan. Kamu ada dua jenis jawapan. So that's why this is your answer in your question C lah, right? So I think that's all for today. Ini saja untuk tugasan kamu hari ini. Cuba salin example number 7 and example number 8 ke dalam buku nota kamu. And then cikgu nak kamu cuba self practice 5.1B. Ada 4 soalan. Cuba buat ke semua dia. Okay, so over here you punya homework. Okay, exercise 5.1B, muka surat 138. Okay, buat soalan 1 hingga soalan 4. Now, untuk kelas esok, cikgu akan cuba discuss these 4 questions. Okay, cikgu akan buat satu video untuk discuss these 4 questions. Tapi make sure you buat dulu lah. Alright, so that's all. Take care, bye-bye.